Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi warga Batu Pahat dan seluruh Malaysia. Siapa sajalah yang tengok live ni. Okey, hari ni nama saya Sabrina. Daripada DNE saya akan sharekan macam mana nak set up kedai dekat dalam Shopee. Tapi pertama sekali saya ceritakan dulu apa itu Shopee. Shopee ni dia first wujud tahun 2015. Dia adalah satu site untuk e-dagang tapi mainly fokus dekat handphone lah. Dia mula wujud dekat Singapura. Lepas tu baru dia berkembang ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina dengan Brazil. Dan mereka akan berkembang lagi lah ke negeri-negeri lain pada masa yang akan datang. Shopee ni adalah satu platform di mana pengguna dia boleh mencari, menjual dan membeli barang pada masa yang sama. Jadi Shopee ni banyaklah datang kebaikan ke orang, menyenangkan kerja lah katakan. Okay, seterusnya apa kebaikan Shopee? Kebaikan Shopee ni kalau kita penjual, kita nak jual barang, dia tak ada komisen langsung. Kita tak kena bayar apa-apa pun dekat Shopee. Jadinya peluang untuk keuntungan tu lagi tinggi. Seterusnya adalah dia adalah high traffic place. High traffic place ni maksud dia orang selalu tengok. Orang selalu datang, selalu tengok-tengok, belik-belik. Jadinya kita punya peluang untuk dapatkan pelanggan baru tu adalah sangat tinggi sebab Shopee ni dia macam menarik orang untuk datang dan tengok dia punya website. So Shopee ni dia menawarkan easy logistic and shipping. Maksudnya dia memudahkan kerja kita untuk menghantar barang tu kepada pembeli. Macam Shopee dia, kalau kita jadi pembeli, kalau kita jadi pengguna, bila kita beli barang, kita hanya perlu pilih saja logistiknya kan. Begitu juga dengan seller. Kalau seller dia punya mudahkan kerja kita, lepas je pengguna beli barang, dia akan terus bagikan kita satu airway bill, satu benda yang kita kena print, kita tampal dekat parcel tu, dah boleh terus hantar pergi tempat yang kita nak shipping, JNT ke, Posaju ke, DHL. So semestinya lah new customer sebab Shopee tadi high traffic place kan. Jadi orang baru akan datang, sentiasa mencari barang-barang mereka, mencari kedai baru yang kemungkinan dapat trusted. Sekali kedai kita dapat trusted, sekali tu kita akan macam dapat tangkap pelanggan kita untuk sentiasa tengok kita punya kedai. Okay, seterusnya first time set up Shopee. Yang pertama adalah daripada handphone. Yang ni saya nak tunjuk macam nak set up Shopee dekat personal account je lah. Lepas tu apa yang ada dekat mobile phone, apa yang ada dekat dia punya application ni feature-feature dekat dalam Shopee. Lepas tu seterusnya saya akan tunjukkan daripada komputer. Setup Shopee daripada phone dengan komputer dia ada lain sikit lah. Sebab Shopee ni tempat utama dia dekat handphone, dan tempat siang kediri dia dekat komputer. Jadinya apa yang ada dekat dalam handphone kemungkinan tak ada dekat dalam komputer. Jadinya yang pertama saya tunjuk dekat dalam handphone dulu dah ya. Okay. Yang ni adalah set Shopee dekat dalam handphone. Dekat mana nak jumpa benda ni? Pergi dekat Mi. Lepas tu ada nampak My Shop dekat atas ni. Ya, yang dekat atas ni, dekat titik putih ni, My Shop. Lepas tu tekan kat situ. Kalau untuk yang first timer yang tak pernah letak apa-apa produk dekat dalam dia punya account, masih ada lagi dekat situ. Tapi instead of My Shop, dia akan letak start selling. Maksudnya dia akan untuk mula menjual lah. Saya senang ya. Yang ni ada untuk new product. Yang new product ni biasalah untuk tambahkan produk baru. Ini kita akan isi gambar, masukkan product name, product description dan kategori. Kalau dekat kategori ni, setiap daripada kategori ni dia akan ada bagi specification tau dekat
Sekejap specification dekat bahagian sini. Dekat bahagian price stock nanti dia akan tambah lagi satu pilihan. Macam untuk woman clothes, kita ambil baju lah, baju t-shirt. Tengok, dia akan terus tambah brand, material, silhouette ni semua. Dia akan bagi kita lebih detail lah mengikut kategori yang kita pilih. So kalau kita pilih mobile accessory, kita pilih mobile phone, Lenovo lah, dia akan tukar je macam ni. Specification yang perlu ada dekat mobile phone, yang kita semua nak tengok dekat mobile phone lah kan. So tulis harga, stok macam biasa, banyak stok. Kalau andai kata lah kita tak tulis stok kan, nanti dia akan publish juga, tapi dekat situ dia akan letak sold out, sebab kita tak letak berapa banyak stok. Untuk kalau shipping fee ni, kita cuma perlu letakkan dia punya berat sahaja. Nanti apa yang kita pilih ni, macam contoh e-commerce, dia akan automatic letak harga untuk e-commerce. Kalau kita pilih I will cover the shipping fee, maksudnya kita sendiri yang akan bayar shipping fee tu. Kita tak perlukan bayar untuk bayar shipping fee. Untuk JNT pun sama. Kalau kita pilih JNT, dia akan bagi harga siap-siap mengikut berat yang kita bagi. Contoh 1 kilo RM4.77 untuk DHL, RM4.66 untuk JNT. So kalau kita letak 2 kilo 12 pula, 2 kilo, okay, dia akan tukar 2 kilo sama. Tu dia banyak pula dia tukar. Jadinya 1 kilo 2 kilo tak ada banyak beza dekat JNT yang ikut mail. Macam tu lah. Ni akan letak harga mengikut shipping. Ni kalau nak change lah, kalau tak discard je. Condition new pre-order. Pre-order ni Shopee tu ada, dan kita boleh tentukan sendiri masa untuk pre-order kita. Tapi Shopee tak menggalakkan lah pre-order ni. Macam dalam banyak-banyak barang kita, Shopee hanya akan bagi dalam 1 ke 3% saja untuk pre-order. Lebih daripada 1 ke 3%, Shopee macam akan letak tanda warning dekat bahagian produk. Lepas tu kalau daripada handphone, kita boleh share to Twitter, dan juga kita boleh share to Facebook page. Lagi satu saya lupa nak cakap. Bila kita add foto daripada phone sahaja, kita boleh ada 3 option. Take foto, foto daripada library, maksudnya daripada kita punya galeri lah, ataupun foto daripada Instagram. Dia akan bawa kita pergi page Instagram, and then kita boleh pilih kita boleh pilih gambar kat situ lah. Itu untuk add produk dekat handphone. Okay, seterusnya seller wallet. Seller wallet ni apa? Seller wallet ni, dia ni untuk kita manage kita punya account untuk seller. Maksudnya kita boleh senang lah nampak kita punya untung, kita punya cost untuk letak dalam ni. Kita punya kita punya keuntungan lah, senang kira untuk kita kira keuntungan. So untuk my income, yang ni lagi senang. Dia memang dah bagi kita berapa banyak yang kita dah ni lah, berapa banyak order yang kita dah pernah buat, dengan berapa banyak order yang kita dah complete. Shipping, untuk my shipping ni untuk kita pinpoint pick up address. Pick up address ni maksudnya kalau kita ada pilih JNT ni dia ada option tau untuk kita buat JNT datang sendiri dekat pick up address ni, lepas tu ambil barang kita. Kalau pos laju, kita yang kena pergi pos laju. Jadi pick up address ni tak ni sangat lah. Dan pick up address ni dia double usage sebagai return address. Mana kalau buyer nak minta pulangkan barang ataupun refund ni apa, dia boleh pulangkan barang dekat pick up address ni.
Okay, ni yang kita punya pilihan shipping kan. Untuk seller yang baru, pilihan shipping dia ada 4. DHL e-commerce, JNT, Ada West Malaysia dengan Ada East Malaysia. Kalau kita pilih Ada West dengan East Malaysia ni, harga shipping nanti kita sendiri yang akan tetapkan. Saya save dulu. Saya tunjukkan add product. Okay, contoh kita pergi kat shipping fee. Kalau DHL dengan e-commerce dengan JNT, dia akan perlukan berat. Tapi kalau ada dengan West Malaysia, kalau kita enable dia, maksudnya kita boleh gunakan ni, kita sendiri yang akan letak dia punya shipping fee, nampak? Contoh, kalau pos laju, kalau tak perlukan pertolongan Shopee, standard harga dia RM8 lah. Kita letak RM8 kat sini. Dia akan automatik nanti tambah dekat barang kita RM8. Contoh, harga barang RM15, nanti dia akan tambah RM8, jadilah RM23. Okay, tu untuk produk. Ni untuk kita tengok shop rating. Maksudnya kita boleh tengok lah berapa kita punya shop, kita punya kedai yang kita set up kan. Kita nak tahu kita punya popularity lah, kita punya berapa bagus kita punya barang ya. Yang ni untuk shop rating, yang ni untuk buyer rating. Buyer rating ni apa barang yang kita pernah beli lah, yang yang kita rate barang diorang, lepas tu diorang balas kita punya rating. Okay, untuk business insight ni, ini lebih kepada kita tengok jumlah keseluruhan lah, daripada 7 minggu, semalam dan 30 hari ataupun real time. Dia akan tunjuk kita punya progress barang pembelian kita daripada pagi sampai ke malam, 24 jam lah. Dia tunjuk berapa banyak visitors kita ada, berapa banyak orang view page kita, dengan berapa banyak sales lah per order. Maksudnya dalam satu order tu akan ada berapa banyak barang yang dia akan beli. Macam statistik untuk barang lah. So my performance ni kira kita punya rating untuk kita sendiri, apa yang kita tawarkan kepada pengguna. Respond rate ni untuk kita, untuk balas mesej. Lagi laju kita respond mesej dekat chat, lagi tinggi kita punya respond rate. Respond time ni berdasarkan kita punya ni jugalah, respon waktu kita membalas mesej kepada buyer, dia berapa lama yang masa yang diambil untuk membalas mesej tersebut. Kalau dalam ni within 1 day, tapi ada juga yang within minutes, within hour. Maksudnya lagi cepat lah, lagi bagus. So ada rating. Rating ni rating kita lah sebagai seller. Lepas tu non-fulfillment rate. Non-fulfillment rate ni adalah order yang kita tak dapat buat, ataupun cancel, ataupun itu dua je lah. Order yang kita tak dapat penuhi lah, senang cerita. Sama ada cancel ataupun kita cancelkan, ataupun seller cancelkan. Dia ada dah letak siap-siap apa dia punya syarat, kalau kita nak baca dengan lebih mendalam lah. Okay, seterusnya adalah late shipment rate. Late shipment rate ni maksudnya barang masih lagi sampai, tapi dia lambat lah daripada tarikh yang ditetapkan oleh Shopee. Contoh, tarikh yang ditetapkan Shopee adalah 14, tapi kita ship out dalam 15, 16 macam tu lah. Nanti kita akan dapat late shipment rate punya percentage. Yang seterusnya adalah seller penalty point. Seller penalty point ni bila kita ada buat salah tau dekat dalam Shopee macam ni, dia dah senaraikan dah salah-salah dia yang kita tak sepatutnya buat. Setiap satu penalty point yang kita dapat, Shopee akan tarik salah satu kemudahan dekat dalam kita punya Shopee shop. Macam contoh, dia boleh tarik untuk kita punya marketing. Kita tiba-tiba dah tak boleh buat marketing sebab kita punya penalty point banyak sangat.
Itu sebab kita kena selalu tengok lah untuk penalty point yang Shopee selalu bagi. Kita kena selalu tengok apa yang kita buat salah macam tu kan. Lepas tu dia ada preferred seller. Preferred seller ni adalah macam mana dia nak kita jadikan apa preferred. Kan dekat Shopee kan ada tanda preferred kan, yang selalu kita cari, yang memang selalu kita buka lah untuk macam apa, untuk trusted macam tu lah, untuk barang yang baik apa tu semua. Yang kalau kita dapat preferred seller ni, kita lebih kurang macam dah confirm lah boleh dapat new customer. Tapi tak selalulah, sebab ini berdasarkan kita punya history dengan customer lain juga. Okay. Seterusnya adalah seller assistant. Seller assistant ni tak banyak. Dia macam kita boleh tengok produk kita sendirilah. Macam produk ni kan, kita boleh tengok produk yang semua yang kita ada. Lepas tu apa yang sold out, lepas tu apa yang unlisted. Unlisted ni adalah produk yang kita dah isi dekat Shopee, tapi kita buat keputusan untuk tak nak tunjukkan dia dekat semua orang. Maksudnya kita macam simpanlah produk tu dulu. Itu my customer. My customer ni lebih kepada dia akan tunjuk user account yang mana yang pernah beli dengan kita sendirilah. Dia akan tunjuk customer-customer kita yang dulu lah, untuk kita macam sentiasa alert lah dengan diorang. Okay, ni untuk nama shop. Ni dia buat, kita cuma boleh change nama satu kali je daripada sebulan. Maksudnya dalam sebulan tu satu kali je lah change nama. Tapi seeloknya tak payah change banyak kali lah, sebab nanti pengguna jadi macam pening lah untuk cari shop kita kan. Ni kita boleh tambah video apa-apa barang dekat kita punya shop yang kita macam nak highlight kan lah, macam kita nak ketengahkan diorang, kita boleh tambahkan video. Nanti dia akan tunjuk waktu dia buka kita punya shop. Yang ni adalah shop description. Shop description ni nanti dia akan tunjuk dekat sebelah shop profile waktu buyer buka kita punya account. Shop setting. Shop setting ni macam allow negotiation. Dia ada option tau untuk allow negotiation dengan vacation mode. Contoh kalau kita allow negotiation, buyer boleh macam negotiate lah, boleh berunding dengan harga kita, harga produk tu. Contoh RM10, dia minta RM9 ataupun RM8. Lepas tu decide untuk kita lah untuk terima ataupun tidak dia punya rundingan tu. Lepas tu dia ada vacation mode. Kalau ada vacation mode ni, ni lah apa nama, pembeli dia boleh tengok kita punya barang, tapi dia tak boleh letak new order kalau kita dalam vacation mode. Ataupun chat auto reply. Chat auto reply ni nanti kita, contoh kita ni, dia akan bagi option chat auto reply, kita nak reply apa. Macam contoh kita bagi message, kita tak payah kena buka sendiri. Nanti Shopee akan tolong auto reply sampailah baru kita buka sendiri. Macam kan selalu kalau kita ada nak chat apa nama, chat seller kan, nanti kita bagi hi je, tiba-tiba ada message masuk, hai, selamat datang ke kedai sekian-sekian, sila tunggu sebentar, anda akan dilayani sekejap lagi. Macam tu lah. Shop category kita kena open dekat browser. Dan marketing center, ni yang penting. Dekat sini kita boleh buat discount promotion. Discount promotion, create new discount. Yang ni kita boleh lah letak macam apa, campaign lah dekat kita punya Shopee account. Kita letak nama discount kat sini, kita letak tarikh, letak nama discount, kita letak nama tarikh. Tarikh dia punya start mula lah dengan dia punya time habis. Jadi kita tak susah-susah kena on off sendirilah bendanya. So discount ni kita cuma kena letak berapa persen kita nak off. Nanti dia akan cut sendiri harga barang tersebut. Lepas tu purchase limit, maksudnya macam seorang buyer boleh beli berapa banyak. Kalau default dia tak ada limit, tapi contoh kalau kita letak 5, seorang buyer boleh beli barang tersebut hanya dalam kadar 5 sahaja. Nanti kita add lah produk apa yang kita nak discount kan.
Lepas tu kita boleh dah tekan save. Macam saya tak add produk jadi kita tekan save. Okay, seterusnya adalah voucher. Voucher ni pun kita boleh create new sendiri. Kita boleh create shop voucher ataupun product voucher. Kalau shop voucher, kita boleh gunakan voucher ni dekat semua produk dekat dalam kita punya kedai sendirilah. Maksudnya pembeli boleh redeem boleh redeem voucher ni. Lepas tu voucher ni semua barang dalam kedai tu semua boleh apply dekat voucher tu. Tapi kalau produk voucher, cuma produk yang kita pilih sahaja yang boleh gunakan voucher tu. Jadinya kalau lebih afdal lah lebih senang gunakan shop voucher sebab sebab buyer lagi suka guna shop voucher sebab dia boleh pilih semua barang instead of product voucher, sebab situ dia boleh guna dalam beberapa barang sajalah. Kat sini kita boleh letak voucher name, tapi voucher name ni dia cuma nampak dekat kita, dia tak nampak kat orang. Kalau shop voucher, macam ni lah shop voucher. Dia ada nama kedai kita kat depan. Tak lawa kan nama tu, tak apa. Nanti set up kedai sini kita tak nama lawa-lawa. Lepas tu kat sini kita boleh pilih lah apa yang kita nak. Macam cheap price. Typo pula. Allah. Macam chip, Rina chip kelakarnya. Tak apalah. Sama macam kempen tadi, kita boleh letak tarikh mula dia dengan tarikh akhir dia. Jadi kita tak payah susah-susah nak on off kan voucher ni punya ni. Lepas tu kuantiti voucher ni, berapa ramai yang boleh claim voucher ni lah. Macam kalau kita buat 100 pengguna lah boleh claim. Kalau kita buat 10 je lah yang boleh claim. Lepas tu discount type dia terbagi pada 2 tau. Sama ada kita discount fixed amount, discount percentage off ataupun coin cashback. Kalau fixed amount ni, maksudnya benda tu memang dah tetap lah. Discount tu harga dia memang tetap. Kalau contoh harga dia kita letak 25, memang macam tu je lah, 25 kita dapat. Dia tak ada macam, contoh kalau kita beli barang RM10 sekalipun, kita tetap akan dapat harga 25. Kita cuma kena bayar untuk shipping je. Itu untuk discount fixed amount. Kalau untuk discount percentage, kita kena set amount ataupun no limit. Kalau set amount ni, kita kena letak berapa ringgit tau dia punya limit dia. Macam contoh kalau barang tu RM25, kita letak RM8. Mula-mula kita kena letak berapa persen off dululah. Berapa persen off, contoh kita letak 50%. Kita letak 50%, tapi kita tak nak dia macam cut lebih sangat lah daripada tu. Macam contoh kalau kita beli barang 30, kita tak nak lah dia cut sampai RM15 kan. Jadi kita letak set amount. Kalau set amount ni, dia akan letak paling tinggi RM8 untuk harga barang tersebut. Contoh kalau kita beli contoh kalau kita beli barang RM30, lepas tu kita guna diskaun ni, dia akan tolak RM8 daripada RM30 tersebut. Jadi kita cuma pengguna dah perlu kena bayar RM22 je. Dan termasuk juga shipping account. Tapi kalau no limit, kalau kita letak 50% tu lah yang dia dapat diskaun. Contoh macam tadilah, kalau dia beli barang RM30, dia guna diskaun 50%, dia akan dapat RM15 untuk barang tersebut. Dan coin cashback ni sama juga, cuma dia akan dapat dalam pulangan coin lah. Voucher berapa ni, dia akan dapat contoh 20% coin cashback. Lepas tu set amount, maximum discount amount lah. Macam yang tadi juga, kalau RM8, dia akan cut kita punya discount dekat RM8, walaupun cashback tu 20%. Kalau no limit, sama jugalah, dia tak akan cut sangat kita punya percentage tu. Maksudnya macam 20% tepat. Dia tak ada cut ke RM8 sahaja ke ataupun ke RM10 sahaja ke, macam tu lah. Tu kita boleh save. Voucher display setting, all page atau display
specific page ataupun do not display. Kebiasaannya kalau do not display ni, seller akan gunakan untuk bagi dekat dia punya followers saja, supaya macam eksklusif voucher lah. Itu saja untuk voucher. Dan yang penting untuk help center ni ialah kita boleh apa-apa minta pertolongan daripada Shopee kan, kita kena baca lah. Tapi help center ni macam tak digalakkan sangat lah, sebab dia punya apa nama, dia punya pertolongan pun macam general, macam tak mencari apa spesifik yang kita nak carilah. Jadi contoh yang lebih baik adalah untuk belajar daripada hub Shopee, ataupun kita boleh tanya direct dekat live agent. Dan seterusnya adalah Shopee Ads, ni yang terakhir untuk dalam mobile. Okay, yang Shopee Ads ni adalah kita punya ni lah, iklan. Contoh kalau kita ada cari satu barang tu, dia akan muncul satu benda lain, dan dekat situ dia akan ada letak tanda ads. Kat situ maksudnya seller tu dia buat iklan lah benda tu. Lepas tu ads ni dia terbagi kepada dua tau, satu keyword, satu targeting ads. Untuk kalau keyword ni, contoh kalau kita letak satu keyword dekat dekat carian tu, dekat search, dia akan muncul sekali dengan keyword tu. Macam contoh kita letak handphone, nanti barang kita akan keluar sekali dengan handphone tu. Dan kita boleh add produk lah. Allah, ni sebab tak ada produk available. Kita boleh add produk lah. Lepas tu kalau contoh macam banyak sangat produk yang kita pilih, nanti Shopee dia akan ada option untuk automatic generate keyword. Dia akan automatic generatekan keyword untuk kita, supaya kita tak perlu macam fikirlah keyword apa kita nak guna untuk produk tu. Dia akan generate keyword tu berdasarkan kita punya tajuk-tajuk, nama-nama barang lah. Lepas tu targeting ads. Targeting ads ni macam biaya kita beli handphone, tapi kita jual earphone. Dia macam lebih kurang tau, dia macam similar sebab dia macam berkaitan. Itu adalah targeting ads. Dia macam dalam satu kategori tu, dia akan groupkan sekali dengan benda tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak beli handphone, kadang-kadang kita akan ada sekali nampak ads untuk earphone ataupun phone case, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan handphone lah. Dan kalau kita nak pakai Shopee Ads ni, kita kenalah top up ya. Kita kenalah macam investigate dalam Shopee ni untuk top up. Walaupun dia commission free, tapi dia masih lagi ambil keuntungan berdasarkan Shopee Ads. Macam contoh kalau kita baru nak mula, banyaklah invest dekat Shopee Ads ni. Tapi kalau kita dah naik, dah selalu orang beli barang kita, dah banyak barang lah, kita dah tak payah dah pakai Shopee Ads ni, sebab kita tahu customer masih lagi akan cari kita walaupun kita tak letak Shopee Ads. Itu sajalah. Lepas tu macam kita boleh view shop kita lah. Kita boleh view shop kita sendiri dekat Shopee, dekat sini, dekat handphone. Kita boleh tengok macam mana kita punya shop setup, kita punya produk, punya kategori shop, apa popular, apa latest. So sini kita ada dia punya account. Kita boleh je verify account ni, macam menunjukkan kita punya trusted lah. Macam sini handphone, email, lepas tu Facebook. Facebook ni saya tak ada sebab tu dia tak light up. Dia macam kurang sikit lah trusted dia, sebab dia tak ada salah satu daripada social media ni kan. So ni ada Shopee link, kita boleh macam copy lah, bagi dekat kawan-kawan kita ke, bagi kat kemungkinan nak tambah ni kan. Tambah ni. Yang ni kita boleh tengok semua barang kita lah. Yang dekat bawah sekali yang see all product ni. Kalau ada produk lah. Ni sebab saya tak ada produk, tak dapat tengok. Okay, jadi itu sahaja untuk mobile. Jadi seterusnya kita proceed pergi komputer pula. Komputer ni saya bagi mana yang lain je lah daripada
daripada mobile sebab dah pukul 10 kan. Terlebih pula membebel pasal Shopee ni. Lupa pula buka. Okay, ni adalah Shopee. Ni adalah yang saya guna ni adalah set account daripada syarikat yang saya yang DNE uruskan. Jadi yang ni silalah follow ya. Nama ni adalah Bear Unify Big Family Service. Kalau ada kesempatan tolonglah follow sebab kami ada menjual handphone pada harga yang dapat dijumpai di pasaran. Okey. Yang lainnya adalah ni handphone kami. Okey. Yang lainnya adalah marketing center. Dia ada lagi banyak option daripada daripada handphone lah. Kalau dekat sini dia akan tunjukkan kita Shopee event now. Maksudnya Shopee, apa yang Shopee akan macam 11-11 ataupun 12-12, dia akan ada tulis ini upcoming ataupun Shopee shocking sale, campaign semua. Kita boleh tekan, lepas tu kita boleh join dia punya campaign. Macam flash sale, kita boleh join tu. So ni kita boleh buat voucher sama macam tadi. Lepas tu kita boleh buat discount promotion ataupun kita boleh buat bundle deal. Bundle ni macam bundle lah. Kita buat salah satu produk ni, kita create, kita tak nama bundle, kita letak apa sajalah. Okay, lepas tu kita boleh letak tarikh juga sama macam voucher tadi. Jadi kita tak perlu risau sangat pasal on off dia. Kita tak percentage atau amount discount ataupun special bundle price. Special bundle price kita letak beli 2 ataupun 3, tak kisahlah. 32 pula, 2 ataupun 3. Lepas tu kita letak item bundle price of, contoh kita beli handphone 2. Ni adalah save dengan select produk kan. Okay, kita bagi harga 2,000 untuk 2. Bayar purchase maximum time sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Tapi sekali je lah sebab handphone kan. Kita save, lepas tu kita select produk. Ni dia dah ada tau, buy item at the price 2,000. Maksudnya dia dah ada, tapi kita boleh je edit kat sini. Dan kita kena add produk. Nanti dia bagi lah pilih macam kita beli Xiaomi 2, Xiaomi Redmi, kita confirm. Okay, so kalau macam ni, lepas je buyer pilih beli 2 benda ni. Macam kalau Xiaomi dia beli 2 lah phone, dia akan dapat harga 2,000 instead of 3,899 tambah 3,899. Macam untung sangat lah. Tapi kalau macam ni, macam tak dapat lah. Sebab harga dia bagi kat 2,000. Kalau kita beli yang ni macam tak berbaloi kan. Lepas tu okay, so nanti kita tekan complete. Kalau kita tekan complete, dia dah ada sini lah, edit, duplicate ataupun delete. Kalau edit, kita edit balik lah kita punya info kat dalam ni. Tekan complete balik. Kalau duplicate ni, dia akan buat lagi satu setting yang sama macam yang tadi. Cuma kita boleh tukar sikit lah. Macam ni nak letak 3,000 ke 4,000 ke, kita tukar sikit lah kan. Takkan nak sama je. Duplicate ni dia macam memudahkan kita saja untuk dapatkan setting yang sama. Okay, maksimum pilih lah. Lepas tu save and select product. Dia akan letak produk yang sama sebab kita duplicate saja. Input bundle name. Okay, dia dah ada satu promotion, dia akan bagi tahu kita promotionnya. Sebab kita dah ada buat promotion untuk benda ni, tak kira kita nak buat promotion yang sama kan, nanti dia akan jadi bercanggah. Okay, itu saja untuk yang bundle. Okay.
Okay, seterusnya adalah add-on. Add-on ni macam yang kita nampak dekat kedai-kedai handphone yang selalu jual handphone. Kita jual handphone dan kita create promotion. Kita sama ada kita akan add discount ataupun kita letak buat gift. Buat gift, kalau add discount, kalau dia beli satu handphone, lepas tu nanti kita buat add-ons untuk macam earphone ataupun untuk macam cover atau cover screen ataupun power bank lah. Nanti kita akan bagi diskaun dekat harga barang tersebut. Tapi kalau untuk gift untuk min spend lah, kita bagi dia hadiah percuma dengan setiap pembelian yang dia buat. Sebenarnya hadiah tu dia tak payah bayar. Kita pun tak payah kita pun macam tak payah buat surprise gift lah dekat buyer tu. Jadinya kita cuma perlu macam tambah kat sini, and buyer kena pilih. Kalau dia tak pilih, dia tak dapat. Dia macam tu. Dia macam main trick jugalah dekat sini. Okay, seterusnya adalah shipping free promotion. Okay, free promotion ni kebiasaannya untuk macam voucher shipping free lah. Macam tak payah bayar semua, macam free shipping voucher yang Shopee selalu buat. Tapi cuma yang ni kita buat sendiri. Okay, contoh free shipping, no time limit ataupun selected promotion period. Selected promotion period ni bergantung lah, kita nak pilih tarikh lah kan. Tarikh untuk dia punya mula dan akhir dia. Tapi kalau no time limit, maksudnya selagi benda tu ada, selagi tu dia akan ni. So kita letak shipping, sini ada JNT saja. Minimum basket price macam Shopee selalu buat adalah RM15 ataupun RM40. Subsidies ni maksudnya kita macam kurangkan sikit je lah dia punya harga barang. Macam contoh harga JNT untuk 1 kilo biasa RM499, kita bagi dia macam RM2 lah, 200, RM2. Dan kita akan terus dapat macam satu voucher dia bagi, dan kita akan bagi dekat seller lah. Ataupun kita dapat free shipping ya. Nanti dia akan macam automatic bagi dekat kita punya. Okay, macam ni lah. Dia akan ongoing sebab kita tak ada time limit. Dan kita boleh je edit dan kita boleh end pada bila-bila masa. Jadi senang lah kerja kita dekat sini. Tak payah nak ni sangat. Itu untuk shipping free function. Ni untuk follow price adalah kita bagi hadiah dekat buyers yang follow kita punya kedai. Macam kan ada kedai yang kita follow, lepas tu kita dapat hadiah voucher. Yang ni adalah untuk kita set up kita punya hadiah voucher tu sendiri. Tapi dia ada specific time jugalah. Kita ada input dia, so kita ada specific time dia. Kita boleh je nak tambah-tambah macam tu kan. Tapi dia Shopee bagi dulu lah kita punya specific time sebab nak bagi duration kan, supaya senangkan kerja kita. Okay, bagi masa dia dalam 2 minggu macam tu lah. Sama ada discount ataupun coin cashback macam yang saya terangkan tadi. Dan dia ada juga minimum basket price, macam dia bagi semua sekali terus lah. Untuk minimum follow price quantity macam tu. Okay, seterusnya adalah live streaming. Ni adalah untuk live streaming. Kalau untuk seller, dia boleh live streaming dekat PC, tapi kita kena connect dengan satu apps lain lah untuk kita streaming. Nanti dia akan bagi kita key product. Tapi kalau kita live streaming dekat mobile phone, kita kena isi satu form tu untuk membolehkan kita stream dekat live phone. Jadi dia akan ada muncul dekat dalam, kalau dekat phone dia akan muncul dekat bahagian Mi antara shipping address macam tu lah. Yang ni kita punya increase shop traffic. Macam tadi saya terangkan, shop traffic ni kita punya engagement, kita punya engagement dengan orang lah. Shop ads. Okay, shop ads ni macam tadi lah, keywords ads. Kita boleh top up, transaction detail. Kita boleh juga dapat help dengan feedback kat sini. So, kita boleh je create AdWords now.
Ni untuk keyword ads ya. Contoh saya pilih 5 ni kan. Dia tak ada limit. Maksudnya macam kita dah letak, kita dah top up kita punya budget kan. Kalau kita tak ada limit, selagi kita ada duit dekat dalam kita punya budget, budget yang untuk ads ni, selagi tu dia akan berjalan. Tapi kalau kita set budget macam sehari lah kan, sehari kita letak RM1 saja, dia akan letak, okay, tak boleh RM1 kita letak RM5 lah. Okay, kalau RM5 dia akan boleh support dalam 38 klik based on your current budget. Ni untuk daily tau, dia ada lain-lain dia. Kalau untuk total tu dia akan ambil keseluruhan kita lah. So RM80. RM80 dia akan dapat, dia akan tulis lah kat sini berapa klik yang kita boleh dapat berdasarkan bajet kita. So dia punya timeline ni macam tadilah, dia punya set timer kan, sama ada tak ada limit. Kita punya iklan ni tak ada limit, ataupun kita punya iklan ni cuma start daripada 15 hingga ke, macam contoh kita tak 2 minggu hingga ke 31 saja. Lepas tu keyword ni dia akan bagi kita auto select sebab kita pilih banyak lah barang. Lepas tu nanti kita terus tekan publish promotion. Ni dia bagi suggested per click. Maksudnya setiap kali orang tekan klik tu, setiap kali tu juga kita punya budget akan berjalan. So terus publish lah, publish targeting ads. Okay, contoh kalau kita balance account low, nanti dia akan bagi option untuk kita top up. Contoh kalau tak, dia akan terus ke ni, publish ads. Okay, lepas tu top picks. Top pick ni dia akan, contoh lah, kita ada barang-barang kan, nanti Shopee ataupun kita sendiri yang buat, kita akan susun lah kita punya top picks yang orang selalu tengok kan. Macam contoh ada orang beli Xiaomi Poco Phone dengan Xiaomi Mi Pro, bagi dua ni lah. Ini dua orang selalu beli, maksudnya ini dua adalah produk paling hot lah dekat kedai kita macam tu. So kita ada collection name untuk senang lah kan kita bagikan dia punya collection tu. Okay, seterusnya benda yang lain lah kita ada kat sini. Shop rating ada tadi. Ni shop rating kita. Shop profile tadi pun dah tunjuk. Okay, yang lain dia shop decoration. Shop decoration ni kita boleh edit shop kita macam mana kita nak nampak dia dekat mobile phone. Nampak ni dia ada bagi contoh, kita boleh edit decoration. Dekat sini kita boleh pilih lah kita nak letak produk ni dekat mana, produk tu dekat mana. Nampak dia bagi banyak kita punya ni lah untuk kita hias kita punya produk. Banyak hias kita punya kedai untuk lain daripada yang lain lah, macam tak sama lah untuk kedai lain. Dan kita juga ada template standard design lah yang sesuai untuk semua. Macam contoh kalau kita tersilap lah kan design, dah banyak-banyak design, tiba-tiba macam tak lawa pula, kita boleh terus pergi kat template ni, nanti dia akan tolong kita susun balik benda tu lah. Okay, lepas tu sama ada kita save ataupun kita ada publish ataupun kita buat ada preview. Preview ni kita tengok balik, kita tengok lah macam mana kita dah susun template tu semua. Bukan template lah, feature-feature tu semua. Nanti dia bagi kita tengok lah previewnya. Contoh ni, baik kita tengok satu-satu. Save ni kita akan save lah pilihan tu. Publish ni kalau kita nak publish, kalau kita nak letak kita punya design tu dekat luar lah, itu untuk ni publish. So dia ada my report. My report ni macam contoh lah, untuk senangkan kita buat kira-kira, buat tengok-tengok lah apa yang kita dah jual apa tu semua kan. Untuk senang lah kita macam set up budget lah macam tu. My address, basic setting, account. Saya rasa itu saja untuk Shopee.
Saya rasa itu sajalah untuk Shopee. Masa pun dah pukul 10.18, dah lebih 18 minit. Okay, macam tu saya akhirilah live saya ni. Kalau ada soalan, bolehlah chat dekat komen. InsyaAllah saya akan balas dekat komen tu juga. Sebab dekat sini saya screen share kan, saya macam tak nampak lah kan soalannya, kalau ada soalannya kan. Okay, dengan tu, okay, terima kasih. Maaf lambat 18 minit untuk habiskan Shopee. Okay, sekian.